Selamat sore ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita bisa bersama kembali. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita juga mau rindu mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman-Nya, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman Jadi Manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
我们要听神的话，我们一起进入祷告。 Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu supaya kami boleh sungguh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari ibu-ibu Komisi Wanita Dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 ayat 14. 亲爱的姐妹，我们一起打开我们的圣经，在约翰福音1章14节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti contoh Mili akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 道成了肉身，主在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， dalam sejarah Tiongkok ada seorang yang bernama Yin Zheng. 在中国历史上有一位名叫嬴政的人， Dia adalah seorang kaisar pertama Tiongkok yang dipanggil Qin Shi Huang. 他是第一位被称为秦始皇的中国皇帝。 Qin Shi Huang itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. 秦始皇拥有极大的权力， Dia ingin hidup abadi. Dia memerintahkan orang-orang untuk mencari obat abadi. 他想要永生，命令人们寻找长生不老药。 Namun obat abadi tidak pernah ditemukan. 但那种药从未被找到。 Keinginan Qin Shi Huang untuk hidup abadi tidak tercapai. 秦始皇想要长生的愿望没有实现， Akhirnya dia meninggal dunia. 最后他还是去世了。 Ibu-ibu Komisi yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， selain Qin Shi Huang, banyak pemimpin dunia ingin hidup abadi dan berkuasa. 不只是秦始皇，许多世界的领袖也想要永远生活和掌权。 Artinya banyak manusia ingin menjadi Tuhan, 意思是很多人想要成为上帝， ingin dipuja, dihormati, dan mengorbankan hidup rakyatnya. 他们想被人敬拜、尊重，甚至牺牲百姓的生命。 Banyak manusia ingin jadi Allah. 人想成为上帝， Bahkan sudah dimulai sejak zaman Adam dan Hawa. 这从亚当和夏娃时代就开始了。 Akibat keinginan untuk menjadi seperti Allah inilah membuat manusia jatuh dalam dosa. 因为想像上帝一样，人就犯罪了。 Namun ironinya hanya Allah yang menjadi manusia. 但讽刺的是，这由上帝变成了人。 Hal ini nyata dalam pribadi Yesus Kristus. 这是在耶稣基督身上成就了。 Sang pencipta itu telah menjadi manusia. 那位创造主已经变成了人。 Ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， tujuan Injil Yohanes ditulis adalah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. 写约翰福音的目的是要让人知道耶稣是弥赛亚，上帝的儿子，是世界的救主。 Oleh sebab itu Injil Yohanes dibuka dengan sebuah puisi yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah Firman dan Firman itu adalah Allah. 所以约翰福音一开始用一首诗说：“太初有道，道与神同在，道就是神。” Dan segala sesuatu dijadikan oleh Allah. 万物都是借着他的造的。 Bagian ini mirip dengan kitab Kejadian pasal 1. 这段话和创世纪第1章很像， Di mana dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. 那里说上帝用他的话创造了天地万物。 Kemudian dalam sejarah bangsa Israel di padang gurun, 后来在以色列人出埃及的
旷野路程中， bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka. 上帝与他们同在。 Lambang kehadiran Allah adalah kemah suci. 上帝同在的记号就是会幕。 Dan kini Allah telah menjadi manusia. 现在上帝已经成了人。 Dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, 约翰福音1章14节说， Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 道成了肉身，主在我们中间，匆匆忙忙的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是复读圣者的荣光。 Firman telah menjadi manusia ini merupakan perubahan keadaan. 道成了肉身，这是环境的改变。 Yang artinya ke dalam kondisi yang lemah, Allah memasang kemahnya. 意思是上帝在软弱的人中间打起他的帐篷。 Hal ini mengingatkan kita akan kemah pertemuan pada zaman Musa. 这让我们想起摩西时代的会幕。 Dengan kata lain, Kristus adalah tempat tinggal Allah bersama dengan bangsa Israel sebagaimana ia pernah tinggal dengan mereka di kemah suci di padang pasir. 换句话说，基督就是上帝住在以色列人中间的地方，就像他过去在旷野的会幕中一样。 Kata diam di sini dari kata skeno, bahasa aslinya yang dapat berarti berkemah, bertabernakel. 主在这个词原文是 skeno， 意思是打帐篷主下来。 Tinggal bersama-sama dengan siapa? 他与谁同住？ Orang-orang berdosa, para penjahat, para pemberontak. 与罪人、坏人、悖逆的人一起住。 Bayangkan saja, 我们可以想想， binatang apa yang menjijikan? 什么动物让人觉得恶心？ Barangkali cacing, cicak, kecoa, ulat, gitu ya. 也许是虫、壁虎、蟑螂、毛毛虫。 Bayangkan jika kita jadi cicak, cacing, kecoa, jadi ulat dan tinggal bersama dengan kumpulan cicak, cacing, kecoa dan ulat. 想象一下，如果我们变成虫子或蟑螂，还要和这些一起生活，会有多难受？ Tetapi dunia berdosa ini lebih menjijikkan dari binatang menjijikkan apapun. 但是这个有罪的世界比这些动物更肮脏。 Inilah dunia berdosa yang di mata Allah menjijikkan. 这是在神眼中比这些动物更肮脏， Memuakkan. 令人讨厌。 Tapi Allah mau datang dan tinggal. 但神还是愿意来到这里，住在我们中间。 Allah ini telah mengambil rupa yang konkret yang bisa dilihat mata, disentuh oleh tangan. 现在上帝成为人，可以被眼睛看见，用手摸到。 Seperti mungkin saya kira kita sering video call gitu ya dengan teman-teman kita. 我们现在常常用手机和远方的好朋友来视讯通话。 Kita bisa di layar handphone atau laptop. 我们能用荧幕上， Tapi tidak bisa kita sentuh. 但是却不能碰到它。 Seandainya tiba-tiba teman kita datang mengunjungi kita, 如果有一天那个朋友亲自来我们家， wah betapa senangnya kita bisa salaman, ajak makan, ngobrol secara langsung. 我们当然会很开心，可以握手一起吃饭聊天。 Inilah seperti gambaran kedatangan Yesus yang merupakan rencana Allah sejak awal sebagaimana dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4a. 耶稣的来到是上帝从起初就定下的计划，正如加拉太书4章4节上半句说话。 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. 直到时候满足，上帝就差遣他的儿子。 Kedatangan Mesias sudah lama dinantikan. Mereka sudah dengar akan kedatangan Mesias.
人们早就盼望弥赛亚的来到，他们听说他要来。 Dan kini Mesias sudah datang, bisa dilihat, disentuh, makan bersama, bahkan kemuliaan telah tampak ketika Yesus melakukan mujizat. 现在他正的来的，可以看见，可以碰到，还可以一起吃饭，甚至他的荣耀已经显明出来，当他行神迹。 Dan ketika Yesus dimuliakan dan gunung dan puncaknya, ketika Yesus disalibkan, tampakkan kemuliaan Allah. 耶稣的荣耀显明，当耶稣在上山边冒，正到甚至他被钉于十字架，都是他荣耀的表明。 Anak Allah satu-satunya yang dicintai oleh Allah telah datang ke dalam dunia. 上帝所爱的独生者来到这个世界， Ke dalam dunia ciptaannya, tetapi dunia menolaknya. 来到他亲手创造的世界，却被人拒绝。 Dia datang untuk menjadi kurban untuk menebus manusia berdosa. 他来是要为罪人做赎罪的祭物。 Seperti gambaran Ishak yang dikasihi Abraham yang hampir saja menjadi kurban. 就像亚伯拉罕所爱的以撒，差一点被献上为祭。 Tetapi Allah menggantikannya dan menyediakan kurban yang lain, yaitu anak domba. Inilah gambaran akan Yesus. 当上帝备了别一只羊来代替，这正是耶稣的仪表。 Belakangan ini ada banyak kejahatan yang mengerikan. 最近世界上发生很多可怕的罪行， Pembunuhan, teror, pemerkosaan, penculikan. 例如杀人、恐怖行动、强暴、绑架等。 Bayangkan, ada anak yang kita kasihi, sebagai orang tua yang baik pasti tidak akan mau menyerahkan anak kita bersama-sama dengan para penjahat. 想象一下，我们最爱的孩子，我们做父母的绝对不会把我们的孩子交给坏人。 Tetapi Allah rela melepaskan anaknya yang tunggal. 但上帝愿意将他的独生子交出来， Allah menyerahkan anaknya ke dalam tangan manusia-manusia jahat. 交给那些邪恶的人， Disiksa, dianiaya, disalibkan. 让他被打、被侮辱、被钉在十字架上， Supaya manusia tidak layak ini dapat mendapat keselamatan. 所以人不配的救恩可以这给救主。 Allah memberi anugerah terlepas dari betapa jahatnya dunia ini. 上帝是给人恩典，不管这个世界多么邪恶。 Anugerah yang diberikan kepada manusia yaitu Yesus Kristus yang sudah datang dalam kebenaran. 这恩典就是耶稣基督带着真理来到的人间。 Kebenaran ini bukan hanya sekedar apa yang benar, tetapi apa yang ilahi dan ini benar. 这真理不只是对错的真，而是从神来的真。 Barangkali kita pernah melakukan misi atau bakti sosial menolong orang-orang yang di pedalaman. 也许我们曾经加以过短宣或到乡下帮助人， Kalau tinggal 1 atau 2 hari tempat itu mungkin masih bisa. 煮个1、2天还可以。 Bagaimana kalau tinggal seumur hidup? Barangkali itu sulit bagi kita. 但要是煮一辈子，会不会很难？对我们来说，可能很困难。 Tetapi inilah Allah. Dia datang dalam pribadi Yesus dan Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. 但我们的上帝就是这样，他借着耶稣来到人间，愿意永远与我们同住。 Allah berinisiatif tinggal bersama-sama dengan kita dan Dia mau kita menjadi anak-anaknya. 是上帝主动来与我们同住，和他愿意我们成为他的儿女。
Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， ketika kita menyadari bahwa Allah telah hadir dalam hidup kita, 当我们知道上帝已经住在我们的生命中， dan mengubahkan kita menjadi anak-anaknya, 也改变我们成为他的儿女时， seharusnya hidup kita selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. 我们的心就应该渴慕他的话。 Bertanyalah pada diri kita masing-masing, 让我们问自己： sudah berapa lama kita jadi Kristen? 我们信主多久了？ Apakah kita masih lapar dan haus akan firman Tuhan? 我们是否还渴望神的话？ Apakah jiwa kita benar-benar merindukan Kristus dan ingin menjadi serupa Kristus? 我们的心是否真的想要近亲基督，变得更像基督？ Allah telah menjadi manusia dalam Kristus dan tinggal di tengah-tengah kita. 上帝在基督里成了人，住在我们中间。 Kesulitan hidup seperti apapun tidak akan pernah menjadi penghalang kasih Kristus kepada diri kita. 无论我们面对什么样的困难，都是不能隔绝基督的爱给我们。 Keberdosaan kita, 我们的罪， ketidaklayakan kita, 我们的不配， masa lalu yang pahit, 我们痛苦的过去， rasa bersalah, 我们的愧疚、 perasaan malu, 羞耻、 perasaan tertolak, 被拒绝感， perasaan tidak berharga. 不被重视的感觉， Karena Yesus telah datang dan meremukkan akar masalah manusia. 都不能让神离开我们，因为耶稣来到，打破了人类一切的根本问题。 Allah mengasihi kita, oleh sebab itu Dia ada di tengah-tengah kita. 上帝爱我们，所以他选择住在我们中间。 Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 35. 神的话在罗马8章35节说： Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？ Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, supaya kami sungguh boleh teguh di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu, karena kami menyadari Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam dunia ini. Bila Tuhan menolong kami, supaya kami sungguh dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. 平安，上帝祝福我们。